Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, murid-murid akan bersama-sama dengan saya, Cikgu Nurhazita Cik Hassan dalam program Kelantan E-Class. Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, untuk slot bersama cikgu pada hari ini, kita akan belajar tentang salah satu tajuk yang terdapat dalam sistem bahasa, iaitu jenis-jenis ayat. Jadi, cikgu sangat berharap supaya kamu dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, topik kita pada hari ini adalah berpandukan kepada standard kandungan 5.5, iaitu memahami dan membina pelbagai ayat. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan dan memberi fokus kepada tajuk jenis ayat yang merangkumi dalam standard pembelajaran 5.5.1, iaitu memahami dan membina ayat tunggal dan jenis ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks. Murid-murid, adakah kamu tahu bahawa terdapat 4 jenis ayat dalam sistem bahasa Melayu? Apakah jenis-jenis ayat itu? Mari cikgu terangkan satu persatu. Jenis ayat yang pertama ialah ayat penyata. Jenis ayat yang kedua ialah ayat perintah. Jenis ayat yang ketiga ialah ayat tanya. Manakala jenis ayat yang terakhir ialah ayat seruan. Sekarang, mari kita lihat, kita belajar secara lebih mendalam tentang keempat-empat jenis ayat tersebut. Baiklah murid-murid, kita mulakan dulu dengan ayat penyata. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat penyata ini? Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Ayat ini diakhiri dengan tanda noktah. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat keterangan atau ayat berita. Dalam erti kata lain, ayat ini dapat menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Murid-murid, sekarang mari kita lihat beberapa contoh ayat supaya murid-murid lebih memahami tentang ayat ini. Baiklah, contoh ayat penyata yang pertama. Air sungai yang berkualiti datangnya daripada sungai yang bersih. Contoh ayat yang kedua. Teknologi maklumat ialah penggunaan komputer dalam sistem komunikasi. Jika kamu lihat ayat-ayat tersebut, kedua-dua ayat ini berakhir dengan tanda noktah. Ayat-ayat tersebut juga memberi penerangan tentang sesuatu hal atau sesuatu perkara. Contohnya ayat pertama, air sungai yang berkualiti datangnya daripada sungai yang bersih. Ayat ini ingin menerangkan, ingin memberitahu kita bahawa sumber air sungai yang bersih datangnya daripada sumber air sungai yang berkualiti datangnya daripada sungai yang bersih. Maka, ayat-ayat tersebut merupakan ayat penyata. Baiklah murid-murid, cikgu ingin mengingatkan murid-murid tentang satu kesilapan yang sering kita lakukan dalam membina ayat penyata. Murid-murid harus ingat bahawa kata tanya tidak boleh digunakan dalam ayat penyata. Sekarang, mari kita baca dua ayat ini dan cuba kenal pasti kesalahan yang terdapat di dalam ayat. Contoh ayat pertama, Fatin bertanyakan Nani apa yang dilakukannya petang tadi. Ayat kedua, Fatin bertanyakan Nani perkara yang dilakukannya petang tadi. Murid-murid, kedua-dua ayat tersebut nampak lebih kurang sama. Namun, terdapat kesalahan dalam salah satu ayat. Dapatkah kamu kenal pasti di mana kesalahannya? Baiklah murid-murid, sebenarnya ayat pertama tadi
iaitu Fatin bertanyakan Nani apa yang dilakukannya petang tadi adalah salah. Kenapa? Hal ini kerana terdapat kata tanya apa pada ayat tersebut. Seperti yang cikgu terangkan tadi, kita tahu bahawa kata tanya tidak boleh digunakan dalam ayat penyata. Jadi, ayat yang betul ialah ayat kedua, iaitu Fatin bertanyakan Nani perkara yang dilakukannya petang tadi. Kata tanya apa dalam ayat pertama tadi digantikan dengan perkataan perkara. Selain itu murid-murid juga perlu ingat bahawa ayat penyata sekadar menyatakan sesuatu hal dan tidak memberi arahan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hal ini bermaksud apabila seseorang mengucapkan ayat penyata kepada seseorang yang lain, tidak ada tindakan selanjutnya daripada orang yang mendengar ucapan tersebut. Ayat penyata hanyalah sekadar untuk memberi kenyataan atau memberi cerita. Sebaliknya, ayat perintah memberi arahan yang jelas untuk melakukan sesuatu perbuatan. Apakah itu ayat perintah? Mari kita teruskan pembelajaran untuk mengetahui tentang ayat perintah pula. Baiklah. Jenis ayat yang kedua ialah ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang ditujukan kepada orang kedua. Dengan siapa kita bercakap? Ayat ini ditujukan kepada siapa yang kita bercakap. Ayat ini diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Seseorang bercakap dengan orang yang lain supaya orang tersebut mengambil tindakan. Dan ayat ini digunakan untuk menyuruh, melarang, mempersilakan atau meminta seseorang supaya melakukan sesuatu. Baik, sekarang kita lihat. Okey, ayat perintah terdiri daripada 4 jenis. Iaitu yang pertama, ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan juga ayat permintaan. Walaupun keempat-empat ayat ini merupakan ayat perintah, namun amat penting untuk kamu mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat dalam setiap jenis ayat perintah. Jenis-jenis ayat ini kelihatan seakan-akan sama, namun sebenarnya berbeza. Mari kita lihat. Ayat perintah yang pertama iaitu ayat suruhan. Apakah itu ayat suruhan? Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk memberi perintah atau arahan. Cikgu yakin kamu selalu mendengar ayat jenis ini. Contoh ayat suruhan ialah tutup tingkap itu, minum air ini, atau yang ketiga, hantar buku ini sebelum pulang. Ketiga-tiga ayat ini diucapkan supaya orang yang mendengar arahan tersebut akan mengambil tindakan atau mengikut arahan yang diberikan. Contoh, tutup tingkap itu. Orang yang mendengar arahan itu akan bergerak ke tingkap dan menutup tingkap. Betul kan? Minum air ini. Orang yang mendengar arahan itu akan mengambil air dan meminum air tersebut. Hantar buku ini sebelum pulang. Sesiapa yang mendengar arahan itu akan mengambil buku dan menghantar sebelum mereka pulang. Jadi, dalam erti kata lain, ayat suruhan ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Seterusnya, ayat suruhan ini boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat di samping menegaskan predikat. Kita memasukkan partikel lah di hujung perkataan tersebut. Contohnya, tutuplah tingkap itu. Contoh kedua, minumlah air ini. Contoh ketiga, hantarlah buku ini sebelum pulang. Ayat-ayat tersebut kedengaran lebih lembut kerana terdapat partikel lah dalam ayat.
Jadi, walaupun ayat tersebut merupakan arahan atau perintah, kita masih boleh menyebutnya menggunakan ayat yang lebih lembut. Baiklah murid-murid, ayat perintah yang kedua. Selepas ayat suruhan, ayat perintah yang kedua ialah ayat larangan. Ayat larangan ini ialah ayat yang melarang atau menegah seseorang daripada melakukan sesuatu perkara. Ayat larangan menggunakan kata larangan. Dalam ayat larangan ada kata larangan seperti usah dan jangan yang diletakkan sebelum kata kerja. Contohnya, jangan makan sambil berlari. Ada diletakkan kata larangan jangan sebelum kata kerja makan. Contoh kedua, usah dikenang lagi peristiwa itu. Kata larangan usah diletakkan sebelum kata kerja dikenang. Jadi, kedua-dua ayat ini menggunakan kata larangan usah dan jangan untuk melarang sesuatu perbuatan. Murid-murid, sama seperti ayat suruhan, ayat larangan juga boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat. Partikel lah ini kita gunakan untuk melembutkan sesuatu ayat perintah atau ayat larangan. Contohnya, janganlah makan sambil berdiri. Usahlah dikenang lagi peristiwa itu. Contoh yang sama seperti tadi tetapi kedengaran lebih lembut apabila kita meletakkan partikel lah bersama-sama kata larangan jangan dan juga kata larangan usah. Baiklah murid-murid, kamu perlu ingat bahawa terdapat ayat larangan yang tidak menggunakan kata larangan dan tidak menerima partikel lah. Contohnya, dilarang merokok. Kita selalu melihat ada papan tanda dilarang merokok dituliskan di mana-mana bangunan. Kemudian dilarang memancing. Jika kita pergi ke tasik, kita melihat ada papan dilarang memancing. Itu ialah ayat larangan sebenarnya. Okey, namun tidak menggunakan kata larangan dan tidak menerima partikel lah. Bermakna dalam ayat tersebut tiada perkataan jangan dan tiada juga perkataan usah seperti contoh-contoh yang kita baca tadi. Jadi, contoh-contoh ini ayat larangan yang tidak menggunakan kata larangan dan tidak menggunakan partikel lah boleh digunakan seperti dilarang merokok dan juga dilarang memancing. Murid-murid, bentuk ayat larangan biasanya membawa pengertian yang negatif kerana kita tidak mahu seseorang itu melakukan perbuatan tersebut. Contoh, merokok. Merokok ialah sesuatu perbuatan yang negatif. Jadi, kita letakkan dilarang merokok. Itu ialah ayat larangan. Seterusnya, mari kita lihat ayat perintah yang ketiga, iaitu ayat silaan. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat silaan? Ayat silaan ialah ayat yang diucapkan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Ayat ini menggunakan kata silaan seperti sila dan jemput di permulaan ayat. Contoh ayat silaan ialah sila serahkan borang permohonan tersebut di pejabat. Jemput masuk. Jika kamu lihat ayat-ayat tersebut, kata silaan sila dan jemput diletakkan di permulaan ayat tersebut. Baiklah murid-murid, sama seperti ayat suruhan dan ayat larangan. Ayat silaan juga boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat. Contohnya, jemputlah ke rumah saya semasa hari jadi saya nanti. Silalah duduk. Ayat-ayat tersebut kedengaran lebih lembut kerana menggunakan partikel lah. Jadi murid-murid, kita sudah mengetahui 3 jenis ayat perintah. Apakah ayat perintah yang terakhir? Mari kita
kita lihat ayat perintah yang terakhir, iaitu ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat yang diucapkan untuk memohon permintaan atau pertolongan. Ayat ini menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong di awal ayat. Contohnya, ayat pertama, tolong selesaikan masalah ini. Ayat kedua, minta semua murid duduk di tempat masing-masing. Jika kamu ingin meminta seseorang melakukan sesuatu, pastikan kamu menggunakan perkataan tolong atau minta dalam ayat tersebut. Mudah saja kan murid-murid untuk mengenali ayat perintah ini? Namun, murid-murid harus ingat beberapa perkara penting dalam penggunaan ayat perintah. Yang pertama, bentuk ayat silaan dan ayat permintaan biasanya tidak membawa pengertian yang negatif sebagaimana yang terdapat dalam ayat larangan. Yang kedua, kata perintah tidak boleh digabungkan dalam satu ayat. Bagaimana menggabungkan kata perintah dalam satu ayat? Contoh, mari kita lihat contoh-contoh yang cikgu dah berikan. Pertama, sila jangan merokok. Sila jangan merokok. Kita tahu bahawa perkataan sila itu ialah kata silaan. Manakala perkataan jangan ialah kata larangan. Jadi murid-murid, kita tidak boleh menggabungkan kedua-dua kata perintah tersebut dalam satu ayat. Contoh kedua, tolong jangan ambil buku ini. Jika kita lihat perkataan tolong merupakan ayat permintaan, manakala perkataan jangan merupakan kata larangan. Sama seperti contoh pertama tadi, kita tidak boleh menggabungkan kedua-dua perkataan tersebut dalam satu ayat. Dan contoh ketiga, minta jangan bermain di kawasan ini. Ayat ini juga menggabungkan dua kata perintah, jadi kita tidak boleh gabungkannya dalam satu ayat. Ramai yang terkeliru dalam pembinaan ayat perintah ini. Murid-murid perlu banyak membuat latihan untuk menguasai tajuk ayat perintah. Baiklah, kita telah mempelajari dua jenis ayat, iaitu yang pertama ayat penyata dan ayat perintah. Kita teruskan dengan jenis ayat yang ketiga, iaitu ayat tanya. Apakah definisi ayat tanya? Ayat tanya ini ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Kita sering bertanya kepada orang lain dan kita mesti menggunakan ayat tanya yang betul. Ayat tanya mempunyai tanda soal dan perlu diletakkan di akhir ayat. Contoh yang pertama, bilakah tarikh lahir kamu? Contoh kedua, harga baju ini berapa? Contoh ketiga, itu ibu kamu? Jika kita lihat ketiga-tiga contoh ini, semua ayat meletakkan tanda soal di hujung ayat. Perlu diingat bahawa sekiranya tiada tanda soal dalam ayat, bermakna cara penulisan itu salah dalam aspek sistem bahasa. Baiklah murid-murid, terdapat dua golongan ayat tanya. Golongan yang pertama ialah ayat tanya dengan kata tanya, manakala golongan yang kedua ialah ayat tanya tanpa kata tanya. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan kata tanya? Sebelum kita teruskan, terlebih dahulu cikgu ingin menerangkan tentang kata tanya. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Contohnya, apa, berapa, siapa, bila, mana, mengapa dan bagaimana. Setiap kata tanya yang cikgu sebutkan tadi digunakan untuk tujuan yang berbeza. Jadi, murid-murid perlu mengetahui penggunaan yang betul bagi setiap kata tanya tersebut.
Baik, mari kita lihat penggunaan yang betul bagi setiap kata tanya. Jika murid-murid lihat di paparan, ada tujuh jenis kata tanya yang telah cikgu sediakan di situ. Kata tanya pertama iaitu apa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan benda, haiwan atau perkara. Kata tanya kedua, siapa, digunakan untuk menanyakan hal manusia. Kata tanya ketiga iaitu bila, digunakan untuk menanyakan masa atau tarikh. Kata tanya keempat, berapa, digunakan untuk menanyakan bilangan. Kata tanya kelima iaitu mana, digunakan untuk menanyakan arah atau tempat. Seterusnya, mengapa, kita gunakan kata tanya ini untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan kata tanya ketujuh iaitu bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Seterusnya, murid-murid sudah tahu beberapa kata tanya dan kegunaannya. Jadi, kata tanya tersebut yang dah cikgu sebutkan 7 tadi, boleh diimbuhkan ataupun ditambah dengan partikel kah. Yang ini merupakan ayat susunan songsang. Contohnya, apakah judul buku yang kamu baca itu? Kata tanya apa diletakkan di hadapan ayat dan diletakkan partikel kah. Bilakah tarikh tutup pertandingan itu? Kata tanya bila ditambah dengan atau diimbuh dengan partikel kah dan diletakkan di awal ayat. Namun, kata tanya yang ada partikel kah tidak boleh digunakan di hujung ayat. Murid-murid perlu ingat perkara ini. Ini ialah ayat susunan biasa. Contohnya, judul buku yang kamu baca itu apa? Kita tak boleh sebut judul buku yang kamu baca itu apakah? Ayat itu salah. Jadi ini yang cikgu maksudkan, partikel kah tidak boleh diletakkan di hujung ayat tanya. Contoh kedua, tarikh tutup pertandingan itu bila? Kita tidak boleh gunakan tarikh tutup pertandingan itu bilakah? Ayat tersebut jadi salah. Baiklah, kita teruskan lagi. Mari kita lihat golongan ayat tanya yang kedua, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya. Tanpa perkataan apa, tanpa perkataan siapa. Okay. Ayat ini biasanya diucapkan dengan nada atau intonasi suara meninggi pada akhir ayat. Ayat tanya tanpa kata tanya selalunya kita boleh kenal pasti dalam pengucapan kerana nada dan intonasinya yang lebih tinggi pada akhir ayat. Contoh ayatnya, pemuda yang berkulit sawo matang itu abang kamu. Itu cara untuk menanyakan soalan tanpa kata tanya. Contoh kedua, jambatan yang dibina oleh kontraktor itu sudah siap. Intonasi atau nada di hujung ayat itu ditinggikan sedikit. Jadi, jika kamu perhatikan penulisan ayat-ayat tersebut, kedua-dua contoh tersebut kelihatan sama seperti ayat penyata. Cuma yang membezakannya ialah ayat tanya mempunyai tanda soal di hujung ayat. Itulah pentingnya tanda soal untuk membezakan antara ayat penyata dan ayat tanya. Selain itu murid-murid, ayat tanya tanpa kata tanya juga boleh disertai dengan partikel kah yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus pada hujung ayat. Walaupun ayat tanya tersebut tiada kata tanya, kita boleh letakkan partikel kah di hujung ayat. Contohnya, ibu ke dapur kah? Kita letakkan partikel kah pada perkataan dapur di hujung. Ayat kedua, dia bertolak petang tadi kah? Dan contoh ketiga, pemandangan di situ cantik kah? Jadi, kita dapat lihat tiada kata tanya, namun terdapat partikel kah di hujung ayat tanya tersebut. Jadi, itulah yang dimaksudkan dengan ayat tanya tanpa kata tanya. Kita bertanya, namun tidak menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, bila dan sebagainya. Murid-murid perlu ingat bahawa ayat tanya
tidak semestinya menggunakan kata tanya, tetapi pasti berakhir dengan tanda soal. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula jenis ayat perintah yang terakhir, iaitu ayat seruan. Ayat seruan ini ialah ayat yang membawa nada atau intonasi seruan untuk melahirkan perasaan seperti sedih, marah, sakit, hairan. Jadi, tanda seru diletakkan pada akhir ayat, sama ada didahului dengan kata seru ataupun tidak. Baiklah, terdapat dua jenis ayat seruan, iaitu pertama, ayat seruan dengan kata seru. Yang kedua, ayat seruan tanpa kata seru. Jika ayat tanya menggunakan kata tanya dan ayat perintah menggunakan kata perintah, ayat seruan pula menggunakan kata seru dalam ayat. Jadi, mari kita lihat maksud kata seru tersebut. Baik, kita tengok kata seru ialah bentuk kata yang berfungsi melahirkan pelbagai perasaan. Okey, kata seru ini diletakkan di awal ayat. Cikgu yakin kamu tahu kata seru, selalu menggunakan kata seru di awal ayat yang kita ucapkan. Contohnya, amboi, comelnya kucing ini. Contoh kedua, wah, luasnya padang sekolah kamu. Dan contoh ketiga, oh Tuhanku. Ketiga-tiga ayat tersebut menggunakan kata seru di awal ayat, iaitu kata seru amboi, kata seru wah dan kata seru oh. Terdapat juga banyak kata seru yang sering kita gunakan dalam ayat, dan setiap kata seru tersebut mempunyai maksud dan fungsi tertentu. Mari kita lihat beberapa contoh kata seru dan fungsinya. Baiklah, berikut ialah beberapa contoh kata seru yang sering kita gunakan. Kita lihat satu persatu ya murid-murid. Kata seru yang pertama iaitu wah. Kata seru ini untuk melahirkan perasaan kagum. Contohnya, wah, cantiknya rumah kamu. Itu menunjukkan rasa kagum kita terhadap rumah yang cantik. Kata seru yang kedua ialah aduh. Selalunya perasaan apabila kita menggunakan kata seru aduh untuk menggambarkan perasaan sakit. Contohnya, aduh sakitnya gigiku atau aduh sakitnya kepalaku. Jadi kita menggunakan aduh untuk menunjukkan bahawa kita berasa sakit. Kata seru yang ketiga ialah ah. Ini untuk menunjukkan rasa tidak setuju. Contohnya, ah, saya tak suka baju ni. Ah, saya tak terima cadangan kamu. Itu ialah contoh ayat yang menggunakan kata seru ah. Kata seru yang seterusnya ialah nah. Kata seru ini untuk melahirkan perasaan ataupun ingin memberikan sesuatu kepada seseorang. Nah, ambillah semua wang ini. Kita selalu gunakan nah. Baiklah, kata seru yang seterusnya ialah cis. Ini untuk melahirkan perasaan geram. Geram atau marah. Contohnya, cis, nyah kau dari sini. Kata seru yang seterusnya ialah oh. Okay. Kata seru ini melahirkan perasaan terkejut ataupun kecewa. Contohnya, oh, jadi kaulah punca masalah ini. Manakala kata seru yang terakhir ialah Ini menunjukkan rasa hairan. Contohnya, dulu kawasan ini semak samun. Baiklah murid-murid, itu ialah beberapa contoh kata seru. Namun, ada juga ayat seruan yang tidak menggunakan kata seru. Ayat seruan ini tetap melahirkan sesuatu perasaan walaupun tanpa kata seru, kerana ayat seruan ini meletakkan tanda seru pada akhir ayat. Contohnya, busuknya longkang ini. Sopan betul budak ini. Dan ayat ketiga, comel betul bayi itu. Semua ayat ini tidak menggunakan kata seru, namun masih dianggap ayat seruan kerana terdapat tanda seru di hujung ayat.
Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat mengenal dan memahami jenis-jenis ayat yang telah kita pelajari tadi. Kesimpulannya daripada pembelajaran kita pada hari ini, setiap ayat mempunyai ciri-ciri dan makna yang berbeza. Ayat-ayat tersebut juga mempunyai tujuan dan peranan masing-masing. Jadi, setiap ayat perlu ditulis dan diucapkan dengan intonasi yang betul. Jadi murid-murid, kamu perlu banyak membuat latihan dan belajar membina ayat dengan cara yang betul. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.